Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah dipadukan, diwajibkan atas kamu berpuasa seperti mana diwajibkan, dipadukan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kamu. Mudah-mudahan dengannya berpuasa itu kamu mendapat takwa. Alhamdulillah. Apa khabar semua? Ya, alhamdulillah baik. Ya, ini kita ambil baik. Hari yang ke-10 kita berpuasa, hari 10 Ramadan 1442 Hijrah. Cuaca pun baik, alhamdulillah. Petang ni tak ada hujan lagi, insya-Allah. Doa mudah-mudahan tidak ada hujan sehingga ke petang yang ke malam. Memudahkan mereka yang suka pergi bazar Ramadan untuk ke bazar Ramadan, untuk beli juadah dan sebagainya. Cuma kita perlu ingat, bila kita ke bazar Ramadan dan sebagainya, kena patuhlah SOP yang ditetapkan oleh KKM, oleh MKN, supaya dapat kita sama-sama bantu kerjaan untuk memutuskan rantaian COVID-19 ini. Dan pula kalau kita pergi berlakunya adanya jangkitan dan sebagainya di bazar Ramadan, mungkin juga kerajaan akan batalkan, seperti di Kelantan sana. Bazar Ramadan diberhentikan, tidak ada di sana. Begitu juga aktiviti masjid dan surau di sana, tak ada tarawih sebagainya. Jadi sama-samalah kita mematuhi SOP dengan kita mengekalkan jarak fizikal kita 1 meter. Kita pakai mask bila berhadapan dengan orang ramai atau di majlis awam dan sebagainya lah. Rajin basuh tangan, cuci tangan dengan hand sanitizer dan sebagainya. Untuk sama-sama kita berada dalam keadaan kita bersedia untuk membantu kita sama kita ni, untuk kita sama-sama putuskan rantaian COVID-19 yang menjadi satu ujian yang besar kepada kita. Sejak sekian lama dah, setahun lebih dah kita berada ke suasana ini yang boleh, yang telah pun bukan boleh, yang telah pun mengurangkan kemeriahan kita untuk melaksanakan aktiviti harian kita. Alhamdulillah, di pagi ini saya berkesempatan untuk hadir ke studio ini untuk bersama-sama dengan Lajnah Penerangan Lajnah Tarbiyah Pasar Negeri untuk mengisi solat tazkirah Ramadan. 2-3 hari lepas, Ismail telefon tanya, "Cikgu Ad, boleh ikut mai bagi tazkirah Ramadan sikit?" Saya kata, "Weh, saya ni cikgu bukan ustaz. Panggil ustaz dah ramai lagi, mereka boleh bagi tazkirah selesai lah dengan mereka ni. Saya cikgu duk ajak 16 tahun sekolah rendah ajak matematik, 16 tahun sekolah menengah ajak bahasa dan juga apa sastra. Cuma sulam-sulam masuk gitu je hal agama dalam pengajaran. Panggil ustaz daripada ada kelayakan autoriti untuk bercakap. Tapi sebab yang kata apa, cikgu pilih, cikgu buatlah macam ajak sekolah tu, ceritalah apa yang cerita, cikgu sebut Ramadan, sebut puasa, pakailah tu, sulamlah apa yang sulam pun dalam tu. Ya Alhamdulillah. Kalau macam tu saya bolehlah tolong. Tengok sikit sebanyak yang boleh saya cakap, kongsi pengetahuan ilmu yang ada sikit berdasarkan kepada pengajian saya di kuliah-kuliah ataupun di ceramah-ceramah di masjid surau, untuk saya kongsi bersama dengan tuan-tuan, puan-puan, para penonton yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah. So hari ini insya-Allah saya akan mulakan dengan mengajak diri saya dan para penonton sekalian untuk sama-sama kita meneruskan puji-pujian bagi Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas nikmat yang Allah Taala beri kepada kita. Banyak nikmat yang Allah Taala bagi kepada kita. Kalau kita nak hitung memang tak terhitung. Kalau kita nak kira memang tak terkira. Kalau kita nak bilang memang tak terbilang. Kalau guna jari ni bilang nikmat Allah ni, pecah jari, tak terbilang. Guna sempua, hancur sempua tu, takkan terkira. Guna kalkulator, pecah kalkulator, meletup kalkulator, tak akan terbilang. Banyak sangat nikmat Allah pada kita. Sejak zaman kita berada di alam roh lagi tu, di alam rahim dalam perut mak kita pun, nikmat Allah Ta'ala bagi kita. Lebih-lebih lagi bila kita keluar dari perut mak kita tu, alam dunia tu banyak nikmat.
Dari hari mula kita keluar sampailah ni, sampai hari ni 10 Ramadan 1442 Hijrah ni, betapa banyaknya nikmat yang Allah Taala bagi kepada kita untuk kita nikmati dan kita guna untuk kita meneruskan kehidupan kita di muka bumi ini. Ulama sebut antara nikmat yang paling besar yang kita dapat ialah nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah kita dilahirkan sebagai seorang Islam, seorang yang beriman. Beranak keluar maya kita ni Islam. Tentang berapa orang penduduk dunia sekarang ni? Berapa ramai? Dianggarkan berada lebih kurang 7 bilion. 7 bilion manusia di muka bumi pada hari ini. 7,000 juta orang. Banyak, ramai. Dari 7,000 juta itu, yang Islam yang Islam ni cuma 2,000 juta. Lebih kurang. 2 bilion saja. 5 bilion lagi itu, kapiak. Kita ni di antara 2 bilion yang Allah Ta'ala pilih, nikmatkan kita dengan Islam dan iman. Para ulama sebut yang kapiak tu, insya-Allah mereka akan masuk neraka. Yang kapiak tu, yang 5 bilion tu, kalau mereka tak masuk Islam, jelas-jelas sebelum mereka mati ni, mereka akan masuk neraka, kekal dalam neraka. Kita yang 2 bilion ni insya-Allah akan masuk syurga. So kita diberi nikmat Islam dan iman ni yang boleh memungkinkan kita masuk syurga, patutlah kita bersyukur sungguh-sungguh. Alhamdulillah. Lafaz dengan perkataan Alhamdulillah. Jangan lupa di hati kita sentiasa ingat Alhamdulillah, Alhamdulillah. Aku ni Islam. Aku ni orang beriman. Allah takdirkan aku ni bagi orang Islam, jadi orang Islam, orang yang beriman. Yang boleh kita gunakan tiket itu untuk insya-Allah kita selamat di dunia dan selamat di akhirat nanti. Ya Allah tempatkan di syurga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, diceritakan oleh ulama Al-Quran begitu, yang nikmatnya melebihi nikmat yang ada di dunia ini sepanjang kita hidup di dunia ini. Tak lama di dunia ni, habis-habis pun 1 tahun. Tak ramai 1 tahun seorang dua ya. Ghalibnya antara 60 hingga 70 tahun. Nabi sebut gitu, umat aku ni antara 60 hingga 70 tahun, patut tak ada lah. 60 tahun, 70 tahun nikmat sekian ni, nak compare, nak banding nikmat di syurga tu, memang tak tercompare, tak terbanding. Jadi bersyukurlah kita, Alhamdulillah, Allah Ta'ala pilih kita sebagai orang Islam. 2 bilion di antara 7 bilion tu, kita seorang daripadanya masuk dalam orang Islam yang Allah bagi nikmat Islam dan iman kepada kita. Bersyukur kita. Nikmat apa lagi? Nikmat kesihatan, Alhamdulillah. Hari ini kita sihat. Hari yang 10 Ramadan, pukul 3, pukul 4 kita sihat, kita boleh duduk lagi. Kita boleh sembang lagi, kita boleh tengok lagi, kita boleh dengar lagi, kita boleh berjumpa kawan-kawan lagi. Sihat, kita boleh beribadat lagi. Alhamdulillah. Nikmat kesihatan ni, ada orang cerdik pandai kata, nikmat yang besar selepas Islam dan iman, kesihatan. Sebab dengan kesihatan tu kita boleh mengukuhkan Islam dan iman kita, insya-Allah. Saudara sekalian, saya cuma nak sembang je lah. Bukan asal kira apa sembangnya. Petang ni lebih kurang setengah jam ni nak sembang tentang Ramadan di sudut ataupun dalam lingkungan pengetahuan ataupun ilmu yang saya ada, insya-Allah. Begitu. Saya nak kaitkan Ramadan ni dengan pendidikan. Cikgu kan, cikgu ni 32 tahun jadi cikgu. Bergelombang dengan pendidikan. Nak kaitkan di antara Ramadan tu, tuntutan Ramadan, puasa itu dengan pendidikan diri kita, dan juga daripada pendidikan diri kita tu kita boleh bagi manfaat kebaikan kepada masyarakat di luar sana, ataupun kepada keluarga kita, masyarakat di luar sana, dan di negeri ataupun di negara kita, di luar negara kita. Saya nak ambil tentang berpuasa itu sendiri. Berpuasa ni menahan diri daripada melakukan perkara yang boleh membatalkan puasa. Rukun puasa 2 ya. Pertama niat, kedua imsak, menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa. Berpuasa itu sendiri dari segi pendidikannya, insya-Allah, kalau kita hayati betul-betul, berpuasa betul-betul, dia akan beri didikan yang baik pada kita. Didikan secara langsung ataupun tidak langsung. Tuan-tuan sekalian, kita tadi sok kurang lebih pukul 5.30, pukul 5 begitu. Masa waktu subuh pukul 6:02 minit tadi kita berhenti makan. InsyaAllah kita akan makan pula pukul 7.30 nanti, 7.27 hari ini insyaAllah.
tempoh kurang lebih 13,5 jam begitulah. Kita akan tahan diri kita terhadap makan dan melakukan perkara-perkara lain yang boleh batalkan puasa kita. InsyaAllah pukul 7, pukul 8, pukul 9, pukul 10, okey, tak ada masalah apa, boleh tahan, tak rasa apa. Makan pukul 6 tadi, pukul 5 tadi, 5.30 tadi, 4 jam tu kita boleh cover dah. Makan nasi, akan makan bihun, akan makan muai saja, akan makan ayam saja, insyaAllah 4 jam kita boleh cover kita punya tuntutan lapang kita tu boleh cover. Masuk jam kelima, jam ni macam ni, mulalah. Mula rasa lapang, rasa dahaga. Cucu saya baru-baru ni, hari pertama puasa, dia puasa di rumah. Umur 9 tahun, lelaki. Makan sok makan nasi sikit itu. Bila mai basuh pukul 11-12 tu, tanya duk tidur orang tawat, abang, dahaga. Lepak dah, dahaga. Bila mai jam 6 jam, 7 jam, kita lepak, kita dahaga. Sampai tu, pukul 7.30 tu, ada lagi 5-6 jam, 7-8 jam lagi nak sampai tu, kita berada lapang. Sebelum Ramadan ni kita kenyang. Sehingga pukul 2 sampai pukul 10 lapak tu makan, kenyang sampai pukul 2, makan lagi kenyang sampai pukul 7, makan lagi kenyang sampai tidur. Mai Ramadan ni kita terpaksa berlapar. Apa pendidikan yang terdapat di sini? Di sini kita boleh ambil iktibar. Kita boleh ambil sebagai peringatan bahawa kita patut bersyukur dengan nikmat kenyang yang Allah bagi kepada kita. Syukur dengan nikmat. Kita rasa lapar ni, ingat, dulu aku kenyang. Bersyukur dengan kenyangan itu. Bersyukur dengan kekenyangan kita rasa sebelum kita lapar. Bersyukur. Itu satu pendidikan pendiri kita untuk sentiasa bersyukur dengan nikmat Allah yang Allah beri kepada kita. Nikmat kenyang, nikmat sihat, nikmat boleh melihat, mendengar sebagainya, kita sentiasa bersyukur. Selain itu, daripada lapar ni juga kita boleh, insya-Allah, dengannya mengingatkan kita kepada orang yang sentiasa lapar. Tak macam kita. Dulu kita ada peluang untuk kenyang. Sebelum berpuasa dia dah kenyang. Ada mereka yang puasa ke, tak puasa ke, Ramadan ke, Syaban ke, Rejab dulu ke, atau lepas ni pergi Syawal, pergi Zulkaidah, mereka lapar. Sentiasa berada ataupun banyak masa berada dalam keadaan lapar. Orang-orang yang kekurangan makanan, kekurangan pendapatan, kekurangan wang ringgit untuk menyediakan makanan untuk mereka. Jadi keinsapan pada kita. Itu sama-sama kita merasa kesusahan orang lain. Untuk kita bertindak di atas perasaan kita yang lapang itu, kita banding dengan orang lain yang tidak ada bekalan makanan dan sebagainya, untuk kita membuat satu perkara yang boleh kita mengenyangkan mereka, menolong mereka, menghindarkan mereka daripada berlapar. Jiran kita mungkin, saudara kita mungkin, ataupun mungkin jiran kita pun macam kita, alhamdulillah boleh makan, ada makan. Atas saudara kita pun kenyang, orang negeri kita pun kenyang, dah ada makanan, sentiasa ada. Lebih-lebih kerajaan sekarang sediakan macam-macam program pemakanan, baik kerajaan pusat maupun kerajaan negeri. Kerajaan negeri Kedah ni kita sediakan, alhamdulillah. InsyaAllah mulai bulan 3 itu, bahkan awal ni pun, tahun lepas pun kita dah mula, bila PN pemerintah ni kita sediakan 50 kampit beras sejahtera bersama dengan barang pelaharian lain untuk kita edarkan setiap tahun, setiap dun. Kemudian bila datang Januari tahun ini, kita melebarkan kepada 100 beg atau 100 food bank itu, bakul makanan tu yang ada beras, ada gula kopi, ada makanan lain yang ringan-ringan tu yang jumlah kurang lebih RM50 untuk terbagi pada satu keluarga. Dan mulai Mac bulan lepas kita tingkatkan ke 150 pula bakul itu yang kita edarkan kepada mereka yang kita rasa akan ataupun telah berlaku keputusan makanan di rumahnya. Begitu. Di samping itu, Jabatan Zakat Negeri pun sediakan bakul makanan di setiap masjid, setiap qaryah. Ada 30 bakul makanan yang lebih kurang yang kita sediakan juga dihadirkan. Maksudnya apa? InsyaAllah tidak ada orang yang lapar lah mungkin di tempat kita tu, jiran kita, negeri kita ni. Tapi negeri lain mungkin ada. Negeri lain mungkin di Malaysia ni, alhamdulillah. PM kata kita akan pastikan setiap keluarga di Malaysia ni dia ada food on the table. Ada makanan atas meja setiap hari. Kerajaan bagi macam-macam bantuan. Macam-macam bantuan. Makanan, bantuan galak, sebagainya. Macam bantuan ni untuk memastikan rakyat Malaysia tidak ada yang lapar pada setiap hari, tak ada lapar. Ada makanan atas meja dimakan.
Alhamdulillah negara kita mungkin tidak ada orang tu. Tapi negara luar, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita di luar negara sana, di Palestin, di Syria yang berlaku peperangan lebih-lebih musim sejuk yang mencengkam kehidupan mereka, mungkin perlukan bantuan. So daripada didikan kita rasa lapang, kita boleh timbulkan sedaran untuk kita bantu saudara kita, jiran kita, orang negeri kita, ataupun tidak ada jiran kita, orang negeri kita boleh perlebarkan bantuan kepada saudara-saudara kita di luar sana, di Palestin, di Syria atau di Afrika sana yang memerlukan bantuan daripada kita. Itu didikan yang pertama yang kita dapat daripada berpuasa itu sendiri, di samping kita bersyukur dengan nikmat kita dapat kenyang atau dapat makan pada hari-hari yang kita jalani setiap hari ini, insyaAllah. Teman-teman sekalian, yang keduanya saya nak sentuh tentang lepas puasa, kita nak buka puasa. Selagi 7.27 kita buka puasa dah. InsyaAllah di Lostang dan di Kuala Pasu ni 7.27 hari ini. Nabi anjurkan kita bersegera berbuka puasa. Bersegera. Maksud time-nya terus buka puasa. Terus segera itulah. Bersegera begitulah maksudnya gitu. Tak melengah-lengahkan. Ada juga orang yang tak yakin dengan waktu ni, dia lengah-lengahkan juga. Tengok cerah lagi. Cerah juga 7.27 dia ada 7 tapi cerah lagi ni. Matahari dapat cerah terang lagi ni. Kita yakinlah, percayalah dengan ilmu para pengkaji ni, orang di falak yang buat jadual tu, ikut ajalah. Ikut ajalah. Bila bang cerah ke apa ke, kita buka puasa. Menyegerakan buka puasa. So untuk menyegerakan buka puasa ni, kita kena ada persediaan. Sebelum kita nak buka puasa tu, ada persediaan. 10 minit sebelum pada buka puasa, kita sediakan makanan atas meja, atau mak kita atau isteri kita sediakan makanan atas meja. Kita pun tolong sekali bersediaan atas meja, atau bagi elok cicak ke apa, ke kurma ke apa, nasi ke apa, ayam ke, ada persediaan sebelum kita menyegerakan buka puasa. Apa yang boleh kita ambil sebagai pendidikan di sini? Kita dalam melakukan sesuatu perkara itu mesti ada perancangan. Ada satu jadual mungkin. Kita ambil kata jadual jugalah. Jadual. Perancangan supaya benda yang kita akan buat itu berjalan dengan elok. Tidak guna menyegerakan buka puasa jika tidak ada makanan di atas meja nak makan. Nak buka apa? Segera apa? Benda pun tak ada. Tak setiap lagi. Tak sedia lagi. Benda ada, tak sedia lagi. Dua ada dalam peti ais lagi. Dua ada di luar lagi mungkin. Atau tak balik di bazar lagi. Pergi bazar pun lewat-lewat dah. Tak mau. Kita buat persediaan yang awal. Persediaan yang awal untuk kita membolehkan kita menyegerakan buka puasa, dan kita boleh relate perkara itu dengan kehidupan seharian kita. Apa-apa saja yang perlukan tindakan segera, kita kena segerakan. Dalam ibadat contohnya, masuk je waktu sembahyang zuhur ke, asar ke, Aisyah ke, subuh ke, bang saja, kita dah sedia untuk menunaikan tuntutan solat itu. Maksudnya gitu. Ataupun kita ada kemampuan, orang muda nak kahwin, contohnya lah nak kahwin, ada kemampuan, cukup keperluan saja, kita menyegerakan hasrat kita itu. Tapi kita ada perancangan lah. Nak kahwin pun ada perancangan dia, kita ada sediakan di Kupang Sabah sedikit, ada rumah ke apa ke, ada perancangan itu kita sediakan untuk kita menunaikan hajat, untuk menyegerakan hasrat, kemauan kita untuk berumah tangga kita. Begitu juga dengan berzakat contohnya. Berzakat. Cukup haul dah. Cukup nisab dah. Terus keluarkan. Segerakan lakukan ibadat itu. Jangan bertangguh-tangguh. Ni tangguh. Cukup setahun dah zakat ni. Kira-kira dapat jumlah 2,000 nak kena bayar zakat ni. Tapi bertangguh. Dan kot. Tak dan. Terbelanja pula. Tak boleh. Jadi menyegerakan berbuka puasa itu sebagai satu didikan kepada kita untuk kita melakukan lain-lain perkara pun berkaitan ibadat ke ataupun bukan ibadat ke dunia ini dengan segera, dengan perancangan yang cukup baik. Saya suka nak kaitkan dengan tindakan ataupun amalan orang kita ni yang suka melewat-lewatkan satu perkara. Contohlah yang terbaik ni mesyuarat. Mesyuarat biasa ni, bukan mesyuarat jabatan kerajaan ni, kerajaan okey tu. Lepas time dia jaga. Saya berkali mesyuarat di sebuah negeri itu, time cukup elok, dia jaga. Pukul 2 start. Nak lewat sikit, nak lewat apa 10 minit 2 ya. Tak awal. Tapi yang kita mesyuarat yang tak formal macam tu ni.
mesyuarat di kampung, mesyuarat jemaah kita sebagainya. Kadang-kadang kita tak patuh pada masa, tak patuh. Dalam surat, dalam WhatsApp panggil pukul 2, contohnya lah. Pukul 3 tak start lagi. Tak menyegerakan lagi. Kau dapat pukul 3, panggil pukul 3. Ni panggil pukul 2, mesyuarat pukul 3. Ataupun majlis-majlis lain. Tengok acara, panggil surat petang ni, jemput tuan, jemput saudara-saudara. Hadir ke tempat-tempat sekian. Acara mula pukul 3. Kita pun pergi lah awal 2.45 sampai dah. Pukul 3 apa? Pukul 4 tak mula lagi. 3.30 tak mula lagi. Satu amalan yang tak baik. Yang kita tak ambil iktibar daripada menyegerakan berbuka puasa tadi ni. Dalam kehidupan yang di luar puasa atau di luar Ramadan ini. Itulah yang kita kena tengok kembali benar supaya kita dapat betulkan. Supaya apa yang kita buat sepanjang Ramadan ni memberi kesan kepada kita, masyarakat kita di luar Ramadan pun. Bahkan di luar Ramadan lebih panjang masanya. Ramadan 30 hari ya. Di luar Ramadan masih lagi ada 300 lebih hari lagi yang perlukan tindakan yang serupa macam kita buat di masa Ramadan ni untuk kita jalani hidup ini dengan lebih bermakna lagi insya-Allah. Yang ketiga tuan-tuan sekalian, kita berpuasa, kita berbuka. Yang ketiganya kita mengeluarkan zakat fitrah insya-Allah. Siapa-siapa yang lahir dalam bulan Ramadan atau 10 Ramadan ni diwajibkan pada dia untuk menggunakan zakat fitrah, zakat diri, sebut zakat diri. Setiap individu diwajibkan keluar untuk diri dia atau tanggungan dia keluar zakat fitrah. Untuk apa zakat fitrah ni? Ada ulama-ulama sebut kita keluar fitrah ni disunatkan keluar pada hujung-hujung ataupun lebih dituntut pada awal, pada pagi-pagi hari Aidilfitri itu ialah untuk antaranya lah untuk mengembirakan orang-orang yang tidak ada sumber, tidak ada pendapatan, tidak ada kepayaan untuk bergembira pada hari raya. Dan resamnya ataupun asas kepada zakat fitrah ni ialah bahan makanan, ruji tempat-tempat itulah. Kalau kita ni beras, kalau dia belah sana mungkin gandum, mungkin kurma, mungkin ada benda-benda lain yang sesuaian dengan tempat. Bermaksud apa? Maksud kita nak bagi keluarga ataupun asnaf mereka yang memerlukan bantuan itu pun yang layak untuk dapat fitrah itu untuk sama-sama berkongsi kegembiraan. Dapat pada hari raya itu mereka ada bahan makanan untuk mereka makan ataupun nak jamu tetamu yang main ke rumah mereka atau sebagainya lah. Maksudnya apa? Maksudnya kita ada rasa untuk meraihkan orang yang dalam kesusahan untuk merasa kegembiraan. Dalam konteks ini merasa kegembiraan Aidilfitri. Konteks yang lain besar, kita patutlah gunakan sebagai iktibar daripada memberi fitrah ini, kita sentiasa menggembirakan orang ramai, masyarakat yang memerlukan bantuan agar mereka juga boleh berasa hidup seronok macam kita rasa. Itu yang betul ambil daripada zakat fitrah yang diwajibkan atas kita untuk kita keluarkan setiap datangnya Ramadan itu. Mungkin bukan tempat kita boleh raihkan orang itu. Tempat lain yang memerlukan bantuan, di negara lain yang memerlukan bantuan, negara yang tertimpa musibah, contohnya ribut taufan ataupun gempa bumi sebagainya yang perlukan bantuan kita raihkan mereka untuk mereka kembali hidup macam biasa kembali dengan bantuan-bantuan yang kita boleh bagi. Direct ataupun melalui NGO sebagainya. Itu jadi fitrah ini memberikan bantuan atau memberi zakat fitrah kepada mereka untuk mereka meraihkan Aidilfitri itu atau mereka dapat ada makanan pada hari Aidilfitri itu dapat kita terjemahkan lebih besar lagi kepada kita memberi bantuan pada masyarakat yang memerlukan bantuan apa-apa saja bantuan untuk mereka melangsungkan kehidupan di muka bumi ini. Tuan-tuan sekalian, itulah 2-3 perkara yang dapat saya sentuh pada petang ni tentang iktibar atau pendidikan yang kita boleh ambil daripada amalan berpuasa kita sepanjang Ramadan ini, yang hari ini hari yang ke-10, hari terakhir bagi puasa yang pertama. Rasulullah kata ada 3 puasa Ramadan ni. Puasa pertama ni puasa mendapat disebut sebagai berkat, rahmat, puasa rahmat, rahmah, mendapat rahmat Allah Ta'ala 10 hari yang pertama ni.
yang kedua nanti insya-Allah esok sampai yang ke-20 ni dapat pengampunan, maghfirah sebelum kita masuk fasa ketiga, fasa pengampunan ataupun pembebasan daripada api neraka. InsyaAllah kita teruskan lagi kehidupan kita dalam Ramadan ini, sama-sama kita tunaikan tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim dengan memberi hak pada hak Ramadan, berpuasa sebagainya ini. Kita tingkatkan amalan kita. InsyaAllah kita ada kurang lebih 20 hari lagi untuk kita mempertingkatkan amalan kita. Walaupun pasal pertama dah nak habis hari ini, pasal rahmah ni, tapi rahmah tu dia tak habis. Dia tak habis. Dia berkekalan sampai hujung. Bahkan selepas Ramadan dia ada rahmat. Rahmat Allah Ta'ala ni dia tak putui. Bahkan Allah sebut, rahmat aku ni lebih daripada murka aku. Lebih. Rahmat banyak. Bukan terhenti 10 hari yang pertama ni. Supaya kita buat rumah lah. Buat rumah ni, pasal yang pertama kita buat bin. Kita naik tiang-tiang. Bin naik tiang-tiang. Pasal yang kedua kita buat ikat bata. Dinding. Adakah bila kita ikat bata tu kita nak buang bin tiang? Tak. Jadi bin tiang tu dia akan kekal di situ, tambah dengan batu bata untuk buat dinding. Nanti akhirnya kita akan berbumbung sebagainya. Itulah lebih kurang tafsirat atau analogi kepada puasa ni. Jadi rahmat tu, pasal-pasal puasa ni, rahmat tu dia akan berkalahan insya-Allah. Berkalahan. Tapi kita gunakan sepatan yang ada yang katakan rahmat Allah Ta'ala di 10 yang pertama tu, memohon pada Allah Ta'ala supaya kita dapat rahmat, dan dengan rahmat tu kita akan insya-Allah akan masuk dalam syurga nanti insya-Allah. Begitu juga dengan 10 yang kedua ni, pasal yang kedua ni, 10 hari yang kedua ni, kita sama-sama banyakkan insya-Allah memohon keampunan pada Allah Ta'ala untuk kita mendapat keampunan dosa-dosa kita yang telah lalu kita lakukan, semasa kita lakukan, dan mohon juga Allah Ta'ala hindarkan kita daripada melakukan dosa-dosa pada masa akan datang, supaya kita sentiasa bebas daripada dosa. Kita ni bukan Nabi yang sentiasa ada dosa. Kita ada sentiasa Nabi itu yang lain. Dia termaksum, tidak ada dosa. Kita manusia biasa. Orang awam ni insya-Allah akan ada dosa. Tak sikit banyak, tak kecil besar, itulah akan ada dosa. Tapi ada peluang untuk kita memohon kepada Allah Ta'ala untuk kita dapat rahmatnya, untuk Allah Ta'ala ampunkan kita. Kebanyakan pasal yang kedua nanti insya-Allah mohon doa kepada Allah Ta'ala, Allah ampunkan. Banyakkan taubat. Dosa-dosa yang besar kita boleh taubat. Bertaubat sungguh-sungguh, minta ampun sungguh-sungguh. Kalau kita bangun tengah malam selepas sebelum soak tu nak mayang 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat ke apa, antaranya kita mohon Allah Ta'ala dalam sembahyang tu ataupun luar sembahyang tu, minta Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Bertaubat sungguh-sungguh, minta Allah Ta'ala ampunkan dosa yang lalu, dan Allah Ta'ala hindarkan kita daripada melakukan dosa-dosa pada masa akan datang. InsyaAllah dengan rahmat, dengan keampunan Allah Ta'ala tu, insyaAllah kita nak masuk pasal ketiga nanti ni dengan lebih yakin untuk kita mohon Allah Ta'ala untuk pembebasan kita daripada azab neraka. Azab neraka di akhirat kelak. Yang ulama-ulama cerita tentang azab neraka cukup dahsyat, cukup mengerikan, menurunkan, yang tak mungkin tergambar oleh kita di dunia ni. Di dunia ni besar manapun siksaan, terbesar manapun kezaliman yang dibuat oleh kita tu, ataupun sebesar mana musibah yang kita terima tu, tak terbanding dengan siksaan di neraka yang maha kuat, maha banyak, maha besar, maha mengerunkan lagi. Dan insya-Allah lah, mudah-mudahan Ramadan tahun ini kita jadikan Ramadan yang lebih baik pada tahun lepas. Walaupun tahun lepas tahun ini sama yang Ramadan ni berada dalam bulan Covid, tahun Covid, bulan puasa yang berada di tahun Covid yang banyak kekangan. Tapi taklah sangat puasa ni dikata mengekang. Dikekang semasa bulan perintah PKP sebagainya, tak ada masalah apa. Puasa tamah ya. Puasa bukan kita perlu beratkan apa-apa. Duduk saja boleh puasa, lagi bagus ke apa? Lebih bagus ke apa kita duduk saja di rumah berpuasa, di samping kita melakukan ibadat lain lah, baca Quran dan sebagainya tu. Bukan perlu keluar rumah apa ke. Puasa ni tak macam kerjaan lain. Ada ayat kawan saya sebut, lebih baik cikgu, lebih baik kita dapat Covid ni puasa ni. Tengok tu pula. Covid ni kita duduk rumah aja, puasa pun senang, tak payah keluar jemur panas lah apa, kan kita dapat banyak pahala insya-Allah. Dia kata itu, tapi tak maulah, tak mau kita panjangkan Covid ni. Allah Ta'ala tarik balik Covid ni. Kita lebih selesa lagi untuk buat ibadat lain, kerja-kerja lain, bukan puasa saja, kerja-kerja lain yang perlukan gerakan fizikal kita sebagainya. InsyaAllah, kurang lebih 20 hari lagi ni kita tingkatkan, dan saya suruhlah pekerja sendiri secara luar sana ni, sama-samalah kita menjadikan Ramadan kita tahun ini Ramadan yang lebih baik pada tahun lepas, dan insya-Allah tahun depan kita azam untuk tingkatkan lagi amalan kita, di samping kita tak putuskan doa. Mudah-mudahan kita Allah Ta'ala panjangkan umur kita untuk jumpa lagi dengan Ramadan pada tahun hadapan insya-Allah.
Sekalian, itulah yang dapat saya kongsi sikit pada petang ni. Sementara kita tunggu masa nak pergi bazar Ramadan, dengan sedikit ilmu pengetahuan yang saya ada, yang saya kutip daripada ulama-ulama, ustaz-ustaz sebelum ni yang telah memberikan kuliah mereka di masjid-masjid di surau-surau. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau tuan-tuan rasa ada yang saya sebut ni tak tentangan dengan apa yang ustaz-ustaz sebut, jangan ambil, saya ambil mereka. Kemarin Ustaz Kani sebut dan mungkin sebelum ni Ustaz Fakhrudin sebut, ambil yang mereka yang lebih authority dalam agama ni. Saya cuma menyampaikan setakat pengetahuan saya yang ada, berdasarkan kepada ilmu yang saya dapat daripada mereka lah. Jika ada yang tak betul, tu tuan-tuan ambil yang betul daripada mereka tu, insya-Allah. Sekalian, saya sukalah menutup sembang-sembang saya petang ni dengan mengucapkan teruslah berpuasa, dan insya-Allah kalau panjang umur nanti kita jumpa pada hari raya. Selamat hari raya Aidilfitri awal juga ni, 20 hari lagi. Tak apalah. Ucap siap-siap, insya-Allah. Mudah-mudahan kita dapat beraya dengan lebih seronok tahun ini berbanding tahun lepas yang terkongkong dengan perintah PKP. Tahun ini pun saya rasa benda yang sama juga akan berlaku. Kita bersedia ke arah itu, melihat kepada peningkatan jumlah mereka yang kena COVID. Kedah kemarin 55 orang. 55 orang. Pada dulu 44 orang. Ya, Malaysia pun kemarin 2,500 orang begitu. Dia meningkat. Dia tak turun bawah 2,000 dah tu. Jadi saya rasa lah kemungkinan perintah kawalan pergerakan tu masih lagi diteruskan dan kita pun tak dapat beraya. Tapi dah tak beraya pun tak apalah. Tak apalah. Kita beraya cara kita ni. Dan sekarang ni kita boleh guna media baru sebagainya, boleh berhubung dengan saudara kita di luar sana. Bahkan di luar negeri pun kita boleh berhubung, boleh buat video call sebagainya. Kalau rajin buat lah Google Meet sama ahli keluarga ni, 20 orang sembang malam raya, tak ada masalah apa. Nak faham kita berada di zaman yang mencabar ni, yang memerlukan kita berkorban lah. Berkorban perasaan kita, emosi kita. Kita memang nak beraya dengan keluarga kita di samping kita, mak bapak kita, ayah ibu kita, anak cucu kita. Tapi keadaan dia tak boleh mengizinkan kita, kita kena akur supaya kita dapat sama-sama bantu pihak kerajaan untuk memutuskan. Sekianlah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.